Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Persatu kita unggul, sekolahku sumber inspirasiku. I love my school. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilmu akan menghidupkan jiwa. Ali bin Abi Talib. Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohannya sepanjang hidupnya. Daripada Imam Asy-Syafi'i. Kata-kata mutiara ini telah disambut dengan baik sekali oleh guru-guru di SMK Sungai Abung ataupun yang kita kenali sebagai ARUS. Mencari dan menuntut ilmu seperti kita menggunakan batu asah untuk menajamkan mata pisau yang tumpul, dan semakin lama kita asah maka semakin tajam, dan begitulah ibaratnya pemikiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 102 laporan kajian tindakan guru-guru daripada SMK Sungai Abung bagi tahun 2021 telah dibuat cetakan pertama dalam tahun 2021. Buku ini yang mengandungi 4 jilid. Jilid yang pertama, bidang sains kemasyarakatan, yang mengandungi 32 kajian tindakan dan melibatkan 32 guru-guru di SMK Sungai Abung. Jilid yang kedua, daripada bidang bahasa, yang mengandungi 22 kajian tindakan yang berkaitan dengan kaedah dan teknik pembelajaran dan melibatkan 23 guru-guru di SMK Sungai Abung. Manakala jilid yang ketiga, daripada bidang sains matematik, yang mengandungi 23 kajian tindakan dan melibatkan 24 guru-guru di SMK Sungai Abung. Manakala yang terakhir, jilid yang keempat, daripada bidang teknik dan vocational serta pendidikan khas, yang mengandungi 22 kajian tindakan dan melibatkan 23 guru-guru di SMK Sungai Abung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tahniah daripada saya, tahniah dan sekalung penghargaan kepada Puan Hajah Nurmalah binti Ali, mantan pengetua SMK Sungai Abung, seorang pemimpin yang bertindak sebagai pengurusi jawatankuasa penerbitan buku 102 laporan kajian tindakan guru-guru SMK Sungai Abung bagi tahun 2021. Beliau juga bertindak sebagai pencetus, pendorong dan sentiasa membimbing semua guru-guru serta peratus di SMK Sungai Abung untuk menghasilkan penulisan kajian tindakan berkaitan kaedah dan juga teknik pengajaran dan pemudahcaraan di dalam kelas. Saya bangga dan saya yakin penuh buku laporan kajian tindakan ini yang melibatkan semua guru dalam semua bidang merupakan penulisan pertama di negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, daripada saya sendiri, saya akan pastikan usaha murni dan kejayaan ini yang menghasilkan buku kajian tindakan akan menjadi pemangkin kepada warga SMK Sungai Abung khususnya dan warga pendidikan amnya untuk membudayakan kajian tindakan apabila berhadapan dengan isu dan permasalahan yang berlaku di sekolah. Kita dalam situasi norma baru, pandemik COVID-19, sudah pasti
menghadapi banyak cabaran dalam era pendidikan masa kini. Sebagai pengetua baru di SMK Sungai Abong, saya akan sentiasa memberi sokongan dan dorongan kepada warga guru di Arus di SMK Sungai Abong untuk terus membudayakan diri untuk membuat kajian tindakan yang berkaitan dengan isu dan masalah daripada bidang ataupun mata pelajaran yang dipertanggungjawabkan. Semoga kaedah dan teknik yang ditulis dalam buku kajian tindakan ini dapat diaplikasikan dengan cemerlang serta boleh memberi impak yang positif kepada pelajar-pelajar di SMK Sungai Abong. Semoga kecemerlangan pelajar dapat dicapai sama ada dalam bidang kurikulum, co-kurikulum atau pembentukan sasiah diri murid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekalung penghargaan juga kepada pegawai SIP Partners Plus dan pegawai SIC Plus PPD MUA kerana sentiasa membantu Puan Hajar Normala binti Ali, mantan pengetua, dan guru-guru SMK Sungai Abong untuk menyiapkan penulisan laporan kajian tindakan. Sepanjang tempoh menyiapkan pelaporan ini bermula pada pertengahan tahun 2020 hinggalah bulan Jun 2021. Terima kasih daripada saya, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya sebagai pengetua di SMK Sungai Abong juga merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Hajah Normala binti Ali, mantan pengetua SMK Sungai Abong, kerana menjadikan buku pelaporan kajian tindakan ini sebagai buku pertama hak cipta terpelihara SMK Sungai Abong. Tanya. Semoga buku ini menjadi rujukan semua warga guru di Malaysia dan dapat menyumbang dana untuk tambung pembangunan sekolah SMK Sungai Abong. Akhir kata, ingin saya sampaikan beberapa rangkap sajak yang bertajuk budi. Sungguh indahnya pelangi, muncul tak kala berhentinya hujan, mewarnai bumi tercinta, walaupun tidak lama. Hadirnya hanyalah sementara sahaja. Akan tetapi, lebih indah erti budi tetap dikenang, disanjung tinggi sepanjang hayat, sentiasa diingat sepanjang zaman. Maka begitulah tingginya erti budi. Tiada yang seindahnya kekal diingatan sepanjang masa. Sekian. Terima kasih daripada saya, Muhammad Hazni bin Ali, pengetua SMK Sungai Abong. Bersatu kita unggul, sekolahku, sumber inspirasiku. I love my school. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Hajar Normala binti Ali selaku mantan pengetua SMK Sungai Abong kerana memberi
peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata berkaitan dengan kajian tindakan yang telah dibuat oleh SMK Sungai Abung. Maknanya dekat sini saya tunjukkan kajian tindakan yang telah dihasilkan di SMK Sungai Abung. Maknanya kajian tindakan ini melibatkan 4 bidang, iaitu unit sains sosial, unit bahasa, unit sains matematik dan juga unit TVET. Dan saya selaku timbalan PPD Sektor Pembelajaran mengucapkan tahniah kepada Puan Haja Nur Mala dan juga kepada SMK Sungai Abung kerana dapat menghasilkan kajian tindakan yang melibatkan seramai 102 orang guru di SMK Sungai Abung, yang setiap guru menghasilkan satu kajian tindakan. Dan apa yang saya harapkan supaya kajian tindakan yang dihasilkan ini dapat memberi impak khasnya kepada guru-guru di SMK Sungai Abung dalam mendapatkan PDPC yang lebih baik untuk murid-murid dan juga kepada guru-guru di daerah Muar secara amnya. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas usaha yang telah dibuat oleh Puan Haja Nur Mala menghasilkan satu kajian tindakan yang mana tidak ada sekolah di daerah Muar yang melibatkan semua guru menghasilkan satu kajian tindakan untuk sekolah. Jadi ini adalah satu peninggalan yang dibuat oleh Puan Haja Nur Mala selaku mantan Pengetua SMK Sungai Abung, satu bekalan ilmu kepada guru-guru di SMK Sungai Abung. Jadi harapan saya adalah kepada pengetua yang baru, Encik Muhammad Hazni bin Ali, supaya kajian tindakan ini adalah dapat diteruskan pada tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, kerana apa yang saya lihat, kajian tindakan ini adalah dapat membantu guru-guru terutamanya dalam melaksanakan PDPC yang lebih menarik, yang pelbagai dan juga yang inovatif untuk membantu murid-murid dalam mencapai keputusan yang baik dalam pencapaian mata pelajaran masing-masing. Jadi akhir sekali, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kerana diberi kesempatan oleh SNS Sekolah SMK Sungai Abung untuk memberi sepatah dua kata dalam kajian tindakan yang dihasilkan oleh Sekolah SMK Sungai Abung bagi tahun 2020. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Tuan Haji Ahmad Nasaruddin bin Tulus, Pegawai SIP Plus Pejabat Pendidikan Daerah Muar. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan penghargaan, syabas dan tahniah kepada Kepimpinan SMK Sungai Abung Muar, Puan Hajah Nur Mala binti Ali, juga barisan guru penolong kanan, barisan GKMP atas komitmen dan kesungguhan yang ditunjukkan telah pun berjaya memimpin mendorong guru-guru di sekolah SMK Sungai Abung untuk menghasilkan penulisan kajian tindakan yang sungguh berkualiti ini. Dan saya rasa ini adalah satu komitmen, hasil yang bersungguh-sungguh, hasil yang berkualiti yang telah pun berjaya ditunjukkan oleh kalangan warga pendidik di sekolah ini. Ini adalah satu pencapaian dan kejayaan yang sungguh luar biasa bagi sekolah menengah harian biasa. Sesungguhnya atas perancangan, pelaksanaan, penilaian dan penambahbaikan yang sungguh teliti dan berkualiti oleh pengetua dan juga barisan pentadbir sekolah ini menjadi dorongan kepada seluruh warga guru SMK Sungai Abung untuk menghasilkan sekurang-kurangnya satu kajian tindakan yang boleh dikongsi oleh semua warga pendidik yang berada di luar sana. Inilah budaya guru di sekolah SMK Sungai Abung yang wajar dicontohi oleh semua. Saya yakin ungkapan keramat sekolah SMK Sungai Abung, bersatu kita unggul, semua guru di sekolah ini mampu mencipta ataupun melakar sejarahnya tersendiri, dan bahan penulisan ini menjadi rujukan yang sungguh bermakna kepada semua guru-guru yang berada di luar sana. Syabas dan tahniah saya ucapkan sekali lagi. Tahniah semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Puan Hajah Normala binti Ali, mantan pengetua SMK Sungai Abong, guru-guru penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan warga sekolah SMK Sungai Abong yang saya kasih sekalian. Okay, pertamanya saya telah diminta untuk memberikan sedikit review atau ulasan berkaitan dengan kajian tindakan yang telah dilaksanakan oleh SMK Sungai Abong. Jadi bukunya ada di tangan saya. Saya tidak dapatlah nak melihat ke semua secara keseluruhan, tetapi saya telah membaca pada beberapa kajian tindakan untuk saya melihat hasil yang telah dilaksanakan oleh pengetua, GPK, guru-guru kanan dan semua guru dalam menghasilkan 102 laporan kajian tindakan Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abong tahun 2020. Jadi pertamanya saya ucapkan tahniah lah pada Puan Hajah Normala binti Ali, mantan pengetua SMK Sungai Abong, yang saya fikir seorang yang punya visi yang hebat, mempunyai wawasan yang jelas, hala tuju yang tepat dalam nak membawa kepada kecemerlangan SMK Sungai Abong. Kalau kita lihat sebagai seorang pengetua, sudah pasti beliau mempunyai idea dan juga hala tuju yang jelas bagaimana nak melaksanakan perubahan, penambahbaikan di sekolah. Jadi salah satu elemen dalam penambahbaikan di sekolah adalah melaksanakan kajian tindakan. Jadi kalau kita lihat dalam Pelan Pembangunan Guru pun berterusan, PPGB, Pelan Pembangunan Guru berterusan, aspek kajian tindakan merupakan salah satu daripada elemen dalam menambah baik PDPC guru yang akhirnya membawa kepada kemenjadian murid. Yang kedua, saya juga mengucapkan tahniah kepada semua SLT, ini guru-guru penolong kanan, dan juga barisan MLT, Middle Leader Team, yang terdiri pada guru-guru kanan mata pelajaran yang merupakan pemimpin pertengahan dalam menyokong program yang nak dilaksanakan melalui hala tuju Tuan Pengetua. Dan yang ketiga, tahniah juga kepada semua guru Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abong yang telah berupaya melaksanakan kajian tindakan. Jadi saya fikir ini merupakan satu inovasi yang sangat hebat bagi sekolah SMK Sungai Abong untuk mereka melihat kepada perubahan dalam kaedah pedagogi yang dilaksanakan oleh guru-guru. Kerana tujuan kajian tindakan akhirnya ialah kita nak merubah amalan kita kepada amalan yang baik dalam pelaksanaan PDPC. Di sini saya ada menyediakan beberapa ulasan yang saya dapat lihat. Yang pertama, berdasarkan kepada aspek kajian tindakan, iaitu ciri-ciri kajian tindakan sendiri yang melibatkan satu pusingan, gelungan, mereflek, merancang, bertindak atau melaksana dan memerhati satu kitaran proses yang ada di sini. Satu kitaran kajian tindakan itu yang berdasarkan pada model kajian tindakan Lewin. Yang kedua ialah tujuan ciri kajian tindakan itu ialah berbentuk inquiry refleksi kendiri. Inquiry ialah soalan-soalan berdasarkan refleksi yang tidak semestinya besar, tetapi ialah daripada dapatan selepas guru-guru kita mengajar sesuatu subjek, mereka akan menulis dalam bahagian refleksi. Daripada refleksi itulah mereka akan membuat perancangan untuk melaksanakan kajian tindakan. Tiga, pengkaji terlibat secara langsung. Ini tak lain tak bukan adalah guru-guru sendirilah yang terlibat, kerana mereka yang berada dalam suasana PDPC atau PDPR dalam konteks pada hari ini. Dan yang keempat, ciri kajian tindakan ialah dalam konteks tugasan harian. Memang tugas mengajar adalah tugas kita,
di mana kita sentiasa nak menambah baik. Seterusnya ialah proses memahami amalan dan situasi kerja. Di amalan yang kita laksana sebab melaksanakan kajian tindakan, kita dapat menambah baik, kita memahami kemungkinan amalan kita kurang berkesan, jadi kita nak mengubah kepada amalan yang baru. Yang seterusnya ialah kita nak mempraktikkan teori. Teori inilah berdasarkan kepada kitaran yang ada rajah di bawah tu, di mana daripada kita merefleksi hasil yang telah kita buat, kita mengajar, kita merancang untuk satu penambahbaikan dengan membina satu plan tindakan yang baru, dan kita bertindak, kita laksanakan, dan kita memerhati. Maksud memerhati ialah kita melihat kembali sama ada penambahbaikan yang kita buat itu telah berjaya memberi perubahan dalam konteks amalan kita sendiri. Dan seterusnya ialah kita memperkenalkan intervensi. Inilah yang paling penting dalam kajian tindakan, di mana selepas sesuatu refleksi yang kita dapati, kita nak mengubah kepada amalan baru, maka kita membuat intervensi. Maka di sinilah datangnya yang dipanggil tindakan baru yang kreatif, di mana kita akan membuat satu perubahan melalui kreativiti untuk menghasilkan intervensi yang lebih berkesan. Seterusnya ianya bersifat berterusan dan kita boleh laksanakan secara individu atau berkumpulan. Di dalam konteks SMK Sungai Abong, tindakan yang telah mereka buat berdasarkan buku ini selepas saya membuat review dan sebagainya, memang dilaksanakan secara individu, tetapi saya yakin perancangan untuk melaksanakan dibuat secara berkumpulan berdasarkan kepada hala tuju yang telah ditetapkan oleh Puan Pengetua. Seterusnya, kalau kita lihat tujuan kajian tindakan itu membentuk soalan-soalan kajian berdasarkan sifat ingin tahu terhadap amalan dan tindakan. Berdasarkan review buku ini, saya dapati ciri ini memang ada. Guru-guru berusaha untuk ingin tahu apakah amalan baru, tindakan baru untuk intervensi kepada refleksi yang telah mereka dapati. Sebagai contoh, dalam kelas ada 40 orang murid, hanya katakan 10 orang murid saja yang dapat memahami apa yang diajar. Jadi 30 orang lagi belum mencapai. Jadi guru mengubah suai amalan PDPC mereka dengan menggunakan intervensi yang baru. Ini maksud dia. Yang kedua, mengutip data secara sistematik daripada guru, pentadbir atau pelajar mereka. Jadi berdasarkan review saya pada buku ini, saya mendapati hampir keseluruhan guru-guru mengambil data yang sebenar berdasarkan pemerhatian mereka, berdasarkan kepada data-data markah, data-data berasaskan peperiksaan, pentaksiran, PBD dan sebagainya. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi data dengan bantuan rakan penyelidik. Jadi saya berdapati banyak kajian-kajian sini memang berdasarkan kepada data yang didapati tadi dianalisis dan mereka menginterpretasi berdasarkan keperluan guru itu sendiri. Dan di sini saya lihat mereka mendapat bimbingan yang terperinci daripada seorang yang hebat, iaitu mantan SIC MUA, Dr. Muhammad Kasim, yang telah membimbing guru-guru ini. Jadi jelaslah kajian ini sangat bermutu pada saya. Yang keempat, berkongsi dapatan dengan pelajar, rakan pendidik, pengamal lain. Saya yakin buku ini telah disebarkan kepada PPD, kepada saya, kepada rakan-rakan lain, dan juga kemungkinan ajar kepada rakan-rakan pengetua sebelum beliau bersara. Jadi boleh pada saya buku ini boleh dijadikan sebagai satu rujukan untuk kita melihat amalan-amalan kajian tindakan yang telah dilaksanakan. Seterusnya ialah bertanggungjawab terhadap pembangunan profesional mereka sendiri. Ini yang saya sebut tadi. Dalam KPM ada dinyatakan bahawa salah satu plan atau salah satu pembangunan berterusan guru inilah dia. Maka inilah adalah salah satu elemen ataupun ciri profesionalisme keguruan kita. Tahniah kepada SMK Sungai Abong. Dan yang keenam, meningkatkan dan menambah baik amalan. Ya, ini yang kita tak nafikan, sebab selepas
satu kitaran kajian tindakan, mereka akan membuat pre-test, pelaksanaan dan post-test. Maka itulah yang dapat meningkatkan amalan terbaik. Berdasarkan bacaan saya kepada buku ini, post-test yang ditulis oleh rakan-rakan kepada refleksi kajian menunjukkan bahawa terdapat perubahan dari segi bilangan kuantiti, penambahbaikan, student outcome dan juga kefahaman guru itu sendiri untuk melaksanakan penambahbaikan. Jadi saya harap dapat diteruskan. Kerana hasilnya yang kita nak lihat ialah kepada perkembangan pembelajaran murid itu sendiri. Itulah sebenarnya tujuan akhir kajian tindakan. Dan istimewanya kajian tindakan ini ialah dihasilkan oleh semua guru atas aspirasi dan inspirasi Puan Pengetua. Kerana saya sering berhubung, saya selaku penasihat yang dilantik oleh Puan Hajah Normala binti Ali. Kadang-kadang beliau minta pandangan daripada saya dan saya memberikan sedikit input, dan beliau telah mencetuskan satu inspirasi kepada guru-guru, dan beliau saya menyebut ni sebagai anak angkat kali, saya lupa. Jadi sangat istimewa lah pada saya. Yang kedua, istimewanya kajian ini kerana ia mendapat bimbingan khusus daripada seorang pakar yang berpengalaman dalam bidang kajian tindakan, iaitu Dr. Muhammad Kasim, mantan SISC Plus MUA, yang sangat berpengalaman dan berilmu tinggi. Tahniahlah kepada SMK Sungai Abong yang dapat berkolaborasi dengan seorang ilmuwan yang profesional, yang sangat committed dalam melaksanakan tugas. Dan beberapa kali saya melawat sekolah, saya dapat berjumpa beliau walaupun telah bersara, tapi sanggup berada bersama-sama di sekolah, membimbing, membantu guru-guru dalam menghasilkan kajian tindakan ini. Yang ketiga, penulisan kajian tindakan menepati format dan kitaran kajian tindakan dengan sedikit penambahbaikan lah. Saya rasa sebenarnya penambahbaikan itu tidak perlu terlalu banyak, tapi kemungkinan bukan semualah. Saya dapati ada juga yang mungkin sedikit lah lari daripada aspek kajian tindakan. Sebagai contoh, data pada post-test mungkin kurang diberi penekanan, sebab kita nak melihat selepas suatu kajian tindakan dibuat, intervensi dibuat, apakah refleksi kesan dia. Sebab nanti dengan kesan itu kita boleh menambah baik lagi untuk kitaran kedua, ketiga dan seterusnya bagi kajian tindakan. Jadi maknanya kajian tindakan itu adalah satu amalan yang berterusan. Dia bukan berhenti pada satu step, lepas kita tak buat apa-apa. Mungkin cikgu yang dah buat dah nampak ada perkembangan baik, cikgu nak tambah lagi, maka cikgu akan buat satu lagi kitaran kajian tindakan. Yang keempat, semoga kajian tindakan yang dilaksanakan dapat menangani isu-isu PDPC dan PDPR guru. Ya, rakan-rakan, tak dinafikan sekarang ialah waktu pandemik dan fokus ialah kepada PDPR, iaitu pengajaran pembelajaran di rumah. Ya, mungkin ini juga salah satu bentuk yang boleh kita rujuk melalui kajian tindakan ini untuk kita menambah baik. Dan yang kelima, buku kajian tindakan ini wajar dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah daerah MUA dan juga di Johor khasnya sebagai satu amalan untuk memperbaiki kaedah PDPC dan juga PDPR guru-guru. Sebenarnya saya secara pribadi sangat berbanggalah dengan penghasilan buku 102 laporan kajian tindakan guru-guru SMK Sungai Abong tahun 2020. Kerana dulu ketika saya jadi pengetua, saya berhasrat untuk melaksanakan ini, tetapi tidak dapat dicapai. Namun berkongsi pengalaman saya semasa jadi GPK di SMK Lenga, berjaya juga lah menghasilkan 46 laporan kajian tindakan guru di peringkat sekolah. Cuma tak sempat dibukukan seperti inilah, cuma saya jilidkan seperti biasa saja. Kemudian ini adalah contoh bahagian-bahagian dalam buku yang telah saya refleks, yang telah saya baca, dan saya mendapati seperti yang saya sebut tadi, ciri-ciri kajian tindakan itu ada, dan saya sangat tertarik yang inilah kajian yang dibuat oleh guru pendidikan seni, iaitu penggunaan meningkatkan kemahiran murid dalam cat poster melalui teknik kuih lapis.
Jadi inilah salah satu inovasi atau kreativiti atau intervensi bila kita mengatakan menggunakan ayat meningkatkan kemahiran murid dalam cat poster melalui teknik kuih lapis. Selama ni kita ingat kuih lapis tu macam memang nampak kuih lapis, tapi bila kita applykan dalam PDPC dengan pelajar mungkin dapat menambah kan kaedah yang terbaik. Jadi saya dah baca bahagian ni, dari segi kutipan data pun ada di situ dinyatakan, dan sumber-sumber rujukan telah dinyatakan dengan jelas, dan juga pelaksanaan kajian tindakan yang telah dilaksanakan dengan melihat data-data yang sedia ada. Sebagai contoh, 25 daripada 29 orang murid tidak mempunyai kemahiran. Jadi kemudian dilaksanakanlah proses kajian tindakan itu melalui teknik kuih lapis, dan ada gambar-gambarnya semasa proses dan sebagainya. Dan di akhirnya itulah saya sebutkan tadi, bahagian analisis dapatan mungkin boleh diperkemaskan lagi dengan menunjukkan data-data berapa orang daripada 25 orang murid tadi yang telah berjaya meningkatkan kemahiran mereka dalam melukis catatan berdasarkan teknik kuih lapis. Jadi rakan-rakan yang saya hormati sekalian, tahniah kepada Puan Hajah Normala. Terima kasih kerana telah melantik saya sebagai penasihat bagi kajian ini. Yang saya rasa sebenarnya saya hanya memberikan nasihat yang diperlukan sebagaimana yang diminta. Dan inilah gambar-gambar kenangan saya bersama Puan Hajah dalam proses kita berbincang, kita berkolaborasi, dan di mana akhirnya tahniahlah sekali lagi pada Puan Hajah Normala binti Ali yang telah berjaya di akhir kejayanya menghasilkan satu momen yang sangat indah, iaitu penghasilan sebuah laporan kajian tindakan guru di mana melibatkan hampir 100% guru berjaya melaksanakan kajian tindakan di Johor. Sesungguhnya sumbangan ini saya kira boleh diiktiraf sebagai satu pengiktirafan terbaik dalam sepanjang kerjaya beliau sebagai seorang pengetua. Tahniah Puan Hajah Normala. Semoga usaha yang kecil akan memberikan impak yang besar, sebagaimana dalam satu teori Pareto 20-80, mana usaha kita 20% tapi ledakan hasilnya 80%. Itu yang kita nak. Kepada guru-guru, saya harap rakan-rakan tidak berhenti setakat kehendak pengetua yang telah bersara, tapi kita teruskan sebagai salah satu kita anggap profesionalisme kejayaan kita dalam meningkatkan kualiti profession kita sebagai guru, iaitu kita mengajar dan mendidik murid-murid. Sekian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih, syabas, tahniah, good luck, selamat berjaya kepada SMK Sungai Abung. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahniah dan syabas diucapkan kepada Puan Hajah Normala binti Ali, bekas pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abung dan guru-guru SMK Sungai Abung atas terhasilnya naskah 102 laporan kajian tindakan guru SMK SA tahun 2020. Baik, keseluruhannya terdapat 4 jilid mengikut bidang masing-masing, iaitu bidang jilid yang pertama ialah bidang sains kemasyarakatan, jilid kedua ialah bidang bahasa, jilid ketiga ialah bidang sains dan matematik, dan jilid keempat bidang teknik dan vocational. Buku ini terhasil daripada kajian yang terperinci oleh guru-guru SMK Sungai Abung pada tahun 2020, dan ia mampu menjadi bahan rujukan kepada guru-guru dari aspek PDPC dan juga dalam usaha kita meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar dari segi akademik. Semoga pembudayaan amalan kajian tindakan ini
dapat diamalkan secara berterusan dalam kita berusaha untuk menjamin kemenjadian pelajar kita bagi generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk membicarakan tentang terbitnya buku kajian tindakan yang dihasilkan oleh 102 orang guru SMKSA. Syukur kepada ilahi, baby telah dapat dihasilkan. Siapa tu baby? Baby itulah gelaran yang diberi oleh Puan Hajah Nurmala binti Haji Ali kepada buku kajian tindakan. Okay? Proses untuk menghasilkan buku kajian tindakan ini memakan masa lebih kurang 1 tahun. Itu bermula pertengahan tahun 2020 hinggalah pertengahan tahun 2021. Pada peringkat awal untuk menghasilkan kajian tindakan ini banyak kedengaran suara-suara seolah-olah sukar untuk menghasilkan kajian tindakan, terutamanya kepada guru-guru kami, guru-guru SMKSA. Tetapi selepas kajian taklimat kajian tindakan diberi, masih ada lagi suara-suara yang seolah-olah berkeberatan untuk membuat kajian tindakan. Antaranya ada yang berjumpa dengan saya. Kenapa Hajah nak kami buat kajian tindakan ni? Sedangkan sekarang ni pandemik COVID sedang melanda. Kami banyak masa sepatutnya digunakan bersama dengan murid. Saya meyakinkan kepada semua guru-guru kita perlu buat, sebab dalam masalah pandemik ini kadang-kala pelajar tak dapat mengikuti PDP kita secara maya. Jadi bagaimana cara kita nak percepatkan proses PDP kita supaya pelajar lebih faham. Itulah di antara kata-kata saya. Dan ada juga bila saya pergi ke bilik guru, ada juga guru yang kata, Hajah, saya tak nak buat, saya tak akan buat, dan macam-macam lagi. Tapi ada juga yang kata, kenapa Hajah nak ikut apa yang Hajah Nurmala nak? So, apa yang saya kata, saya adalah salah seorang pentadbir SMKSA. Bonda itulah geran kepada pengetua kita. Bonda adalah peneraju sekolah SMKSA. So, saya sepatutnya berada di samping bonda. Apa yang bonda nak demi kebaikan SMKSA, saya akan turuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa yang berlaku, cikgu yang kata tak nak, tak mau buat, dia yang hantar dahulu kajian tindakan. Bermakna dia pun menyahut cabaran yang diberi. Rupa-rupanya inilah pencetus atau pemangkin untuk orang-orang lain pun akan buat, guru-guru lain pun akan buat. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pentadbir yang sentiasa menggalakkan semua guru di bawah penyediaannya menghasilkan kajian tindakan. Betul lah jangan kata sekolah kita, bersatu kita unggul. Bersatu kita unggul. Itulah yang mungkinlah kami sama-sama dapat menghasilkan kajian tindakan. Untuk menggalakkan semua guru membuat kajian tindakan ini juga memakan masa. Galakkan demi galakkan, akhirnya semua 102 orang guru berjaya menghasilkan kajian tindakan. Proses berikutnya penyemakan. Bila guru-guru semua dah hantar kajian tindakan, proses penyemakan hasil kerja kajian tindakan. Ini pun perlu kekuatan mental dan fizikal. Alhamdulillah, fasilitator yang dibimbing oleh bonda, iaitu Puan Hajah Nurmala, Dr. Haji Kasim, akhirnya baby dapat dihasilkan. Walaupun untuk menghasilkan kajian tindakan ini banyak tenaga, masa dan wang ringgit, saya bersama-sama dengan bonda, bersama-sama dengan semua pentadbir SMKSA, banyak memberi galakan kepada guru-guru mana yang ada kesilapan perlu diperbaiki. Ini juga memakan masa. Ada yang dah give up, tapi dengan galakan, dengan motivasi, akhirnya dapat dijayakan penghasilan kajian tindakan masing-masing. Proses berikutnya ialah untuk membuat buku.
Ini juga memerlukan masa, memerlukan tenaga, memerlukan keuangan yang banyak. Dan tetapi mungkinlah harapan dan doa bonda sebelum ini menjadi titik tolak untuk terhasilnya buku kajian tindakan. Dan ini juga merupakan hadiah persaraan bonda pada 25 hari bulan Jun yang lalu. Okay. Syukur Alhamdulillah 4 jilid buku kajian tindakan. Kalau tengok dekat sini, ini ada jilid-jilid yang yang kelihatan jelas lah. Inilah dia terhasilnya buku 4 jilid buku kajian tindakan. Alhamdulillah, Allah permudahkan segala urusan, dan ini menjadi sejarah. Semua guru SMK SA boleh menghasilkan kajian tindakan. Sekali lagi, bersatu kita unggul. Terima kasih.